Tak berhenti setakat tu, John menghukum Sylvia dengan menulis tulisan I am a prostitute and proud of it. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Pada kebiasaannya, kita dengar kes-kes dera ni melibatkan kanak-kanak. Tapi pernah tak korang dengar kes pembunuhan yang melibatkan remaja? Jadi untuk di video hari ni, aku akan menceritakan tentang kes pembunuhan yang berlaku di Amerika Syarikat melibatkan seorang remaja perempuan yang telah didera sehingga mati. So, tanpa melengahkan masa, let's move to the video. Sylvia ni merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Bapanya bernama Lester dan ibunya bernama Betty. Dan mak ayah Sylvia ni merupakan pekerja di karnival. Jadi disebabkan mak ayah dia ni selalu sibuk, mak ayah dia ni pun ambil keputusan untuk hantar Sylvia dengan adik-beradik dia ni ke rumah saudara mara yang sanggup untuk jaga sementara 5 adik-beradik ni. Mak ayah dia buat macam tu supaya Sylvia dengan adik-beradik dia ni tak terlepas dengan pelajaran, sekolah, tuition dan sebagainya. Pada Julai 1965, mak ayah Sylvia ni pun berpisah. Kan tadi aku ada bagi tahu yang dia ni ada 4 lagi adik-beradik. Adik-beradik dia ni bernama Diana, Danny, Jenny dan Benny. Makanya bila mak ayah dah berpisah, jadinya adik-beradik ni pun terpaksa berpisah terbahagi dua. Sylvia dan Jenny ni dijaga oleh ibu, manakala Diana ni dah berpindah ke tempat lain sebab dia ni dah berkahwin. Adik-beradik laki dia pula iaitu Danny dan Benny tinggal dengan atuk dan nenek mereka. Kiranya tak ada siapalah yang ikut ayah dia. Disebabkan kehidupan yang susah, si ibu ni memilih untuk mencuri barang di sebuah kedai dan akhirnya berjaya ditahan dan ditangkap. Disebabkan Betty atau si ibu ni ditangkap, hak penjagaan Sylvia dan Jenny ni jatuh pada ayah diorang. Tapi disebabkan si ayah ni kerja dekat karnival, si ayah ni tak banyak masa nak jaga Sylvia dan Jenny. Dan pada satu hari ni, si ayah ni diperkenalkan dengan Gertrude, seorang ibu kepada 7 orang anak. Disebabkan tak ada pilihan lain, si ayah membuat keputusan untuk meletakkan Sylvia dan Jenny di bawah jagaan Gertrude. Si ayah ni menawarkan sebanyak $20 untuk seminggu kepada Gertrude untuk menjaga anak-anaknya dan perempuan ni pun setuju. Dan kalau korang nak tahu, Gertrude ni tinggal dengan 7 orang anak dia yang bernama Paula, Stephanie, John, Mary, Shirley, James dan Dennis di sebuah rumah besar yang disewanya. Tapi malangnya, kerana si ayah ni terlalu gembira dengan persetujuan Gertrude ni untuk menjaga 2 orang anak perempuannya, si ayah ni tak pernah bertanya langsung macam mana keadaan dalam rumah tu atau macam mana Gertrude ni didik anak-anak dia. Pada awalnya, semuanya baik-baik je. Sylvia dan Jenny ni selalu habiskan masa dekat luar rumah, di taman atau mendengar muzik. Sylvia ni pun rajin tolong Gertrude ni untuk basuh pinggan dan kemas bilik. Tapi, segala-galanya berubah bila si ayah ni lambat bayar duit yang telah dijanjikan setiap minggu tu. Dan pada masa ni lah, Gertrude ni mula pukul Sylvia dan Jenny. Masa ni lah bermulanya kisah hitam hidup Jenny dan Sylvia ni. Apa je yang dibuat oleh dua beradik ni, mesti Gertrude ni takkan suka. Diorang ni mesti akan dipukul dengan menggunakan botol kaca atau tali pinggang kulit milik bekas suami Gertrude ni. Dan bukan tu je, kalau Gertrude ni rasa dia tak larat nak pukul dua beradik ni, dia suruh Paula atau anak sulung dia ni ambil alih untuk pukul dua beradik ni. Cantik betul muka dia. Namun, antara dua beradik ni, Sylvia ni lah yang kerap jadi mangsa kemarahan dan mangsa penderaan
Gertrude ni. Semuanya bermula bila Gertrude ni tuduh Sylvia curi gula-gula. Bukan tu je, Paula ni yang tengah mengandung tuduh Sylvia ni mengandung dan bertindak menendang kemaluan Sylvia ni. Tak cukup dengan tu, Gertrude ni pula membakar semua jari Sylvia dan menendang kemaluan Sylvia berulang-ulang kali sambil memberitahu tentang dosa berzina. Suka hati kau je. Dan lebih kejam lagi, Gertrude ni membenarkan anak-anak dia untuk pukul Sylvia ni. Dan pernah satu hari ni, Sylvia ni dah ditolak dari tangga tingkat atas hanya sekadar untuk suka-suka. Tak cukup dengan tu. Semasa di gereja, Gertrude ni paksa Sylvia makan sausage sampai muntah sebelum Gertrude ni suruh Sylvia ni makan muntah dia balik. Bukan tu je, Sylvia ni juga dituduh menyebarkan gosip dekat sekolah dengan mengatakan Paula dan adik dia ni Stephanie adalah pelacur. Ini telah menyebabkan teman lelaki Stephanie mula menyerang Sylvia. Sampai satu tahap, teman lelaki Stephanie ni bawa kawan-kawan dia ke rumah Gertrude semata-mata nak dera Sylvia ni. Antara penderaan yang telah dilakukan terhadap Sylvia termasuklah kekejaman yang diorang lakukan dekat Sylvia ni tak mati dekat situ. Pernah satu hari, Paula ni pukul muka Sylvia sampai tangan Paula ni sendiri yang patah. Bukan tu je, adik Sylvia ni iaitu Jenny diugut oleh Gertrude untuk memukul kakaknya sendiri dan kalau dia tak nak buat, dia balik yang kena dera. Jenny ni pula dibuli dekat sekolah bila dia ni cuba bagi tahu orang lain apa yang dah jadi dekat kakak dia ni. Dan pada akhirnya, akibat dipukul dengan terlalu teruk, sistem pencernaan Sylvia ni dah tak berfungsi seperti normal, mula terbuang air di dalam seluar. Ini menyebabkan Sylvia ni diseksa dengan lebih kejam dan dikurung di bawah rumah. Gertrude ni pula tahap tak ada otaknya dia ni, upah 5 sen pada kanak-kanak di kawasan rumah diorang ni untuk merenung tubuh Sylvia ni tanpa sehelai pakaian pun, dan masing-masing dibenarkan untuk ambil giliran untuk pukul, bakar dan mencacatkan tubuhnya. Memang tak ada otak. Dan disebabkan Sylvia ni dah tak tahan asyik didera je, kalau Sylvia ni bersendirian, Sylvia ni akan bertindak memukul dinding dan menjerit sekuat hati. Tapi sayangnya jeritan Sylvia ni tak didengar oleh jiran tetangga. Sampai satu hari ni, ada seseorang yang dah membuat panggilan anonymous untuk memberitahu tentang keadaan yang berlaku pada Sylvia. Dan dari panggilan tu, seorang jururawat dah datang untuk periksa keadaan dalam rumah Gertrude ni. Tapi Gertrude ni dah tipu dengan mengatakan Sylvia ni dah melarikan diri. Pada 22 Oktober, seorang lagi anak Gertrude ni iaitu John telah memaksa Sylvia untuk makan sup dengan menggunakan jari dan telah membuatkan Sylvia membuang air tanpa sengaja. Tak berhenti setakat tu, John menghukum Sylvia dengan menulis tulisan "I am a prostitute and proud of it" di perut Sylvia dengan menggunakan jarum panas dan memaksa Sylvia untuk beronani dengan menggunakan botol. Ini anak beranak memang otak dia dekat luar, bukan dekat dalam. Dan pada malam hari yang sama, teman lelaki Stephanie ni datang ke rumah untuk mengikat Sylvia dan hentak badan Sylvia ni kat dinding sebanyak 6 hingga 7 kali. Sampai tahap Sylvia ni berkata dekat adik dia, "Aku dapat rasa aku akan mati." Kerana takut terbongkar, Gertrude ni kemudian memaksa Sylvia untuk menulis surat kepada ibu bapanya dan mengatakan yang Sylvia ni dah lari dari rumah dan terdapat kecacatan pada tubuh badannya. Selepas Sylvia habis menulis surat, Gertrude ni buat rancangan untuk suruh John dan Jenny bawa Sylvia ni ke hutan dan tinggalkan Sylvia buat seorangan dekat situ. Pada 25 Oktober, Sylvia ni dapat tahu rancangan diorang dan Sylvia ni cuba untuk melarikan diri. Tapi oleh kerana dek kecacatan yang dia alami, Sylvia ni dah ditangkap di depan pintu keluar rumah. Dan disebabkan
perbuatan Sylvia ni, Gertrude ni menjadi marah yang menggila dan kemudian bertindak memukul muka Sylvia dengan menggunakan besi langsir, dan dengan bantuan teman lelaki Stephanie ni, diorang ni dah membuang Sylvia ke bawah rumah. Dan di situ diorang ni dah ikat dan pukul Sylvia ni berulang-ulang kali sampai pengsan. Bila Sylvia ni tersedar dari pengsan, Sylvia ni tak boleh bercakap apa-apa sampai tahap dia tak boleh nak kawal badan dia sendiri. Dia cuba panjat tangga tapi jatuh sebelum dia sempat sampai ke atas. Gertrude ni pula perasan yang Sylvia ni cuba untuk keluar dan dia telah memijak kepala Sylvia ni dengan sekuat hati. Dan pada akhirnya, penderitaan Sylvia ni tamat apabila dia menghembuskan nafas terakhir pada 26 Oktober. Dia meninggal dunia akibat pendarahan otak, tak cukup nutrisi dan terkejut. Gertrude ni pula dah suruh salah seorang yang pernah dera Sylvia ni dulu untuk membuat laporan polis menggunakan telefon awam. Dan bila polis sampai, Gertrude ni bagi surat yang dah ditulis oleh Sylvia dalam keadaan paksa hari itu. Dan sebelum polis beredar, Jenny ni sempat tahan polis-polis ni dan berkata bahawa saya keluar dari sini dan saya akan ceritakan segalanya. Keputusan bedah siasat menunjukkan Sylvia ni mengalami kerosakan otot dan saraf yang parah. Bibir Sylvia ni pula penuh dengan luka akibat digigit kerana tahan sakit. Dan pemeriksaan pada Farajnya mendapati darahnya masih utuh dan Sylvia ni bukan seorang pelacur, malah tak pernah mengandung pun sebelum ni. Selepas bedah siasat selesai dan selepas mengambil kira keterangan Jenny, polis telah menahan Gertrude, Paula, Stephanie, John, Richard iaitu orang yang dah telefon polis ni tadi, Troy iaitu kekasih kepada Stephanie atas tuduhan membunuh. Richard telah dipenjarakan selama 2 tahun dan dibebaskan pada tahun 1968 dan kemudian dia meninggal dunia akibat kanser pada usianya 21 tahun. Choi juga dipenjarakan selama 2 tahun dan dibebaskan pada tahun 1968. Dia meninggal dunia pada tahun 2004 akibat serangan jantung di usianya ke-54 tahun. John juga dipenjarakan selama 2 tahun, juga dibebaskan pada tahun 1968. Dia meninggal dunia pada usia 52 tahun akibat diabetes. Paula pula diberikan hukuman penjara selama 20 tahun dan anak Paula ni diberikan kepada orang lain. Paula ni juga pernah cuba untuk melarikan diri dari penjara dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1972. Dan Gertrude ni dihukum penjara seumur hidup, tapi dia ni sangatlah baik di dalam penjara dan diberikan gelaran ibu selepas mengendalikan kedai jahit di penjara. Dia dibebaskan pada tahun 1985 kerana berkelakuan baik dan meninggal dunia pada tahun 1990 akibat kanser paru-paru. Ketika dekat mahkamah, Gertrude ni mengatakan, saya tak pasti peranan saya kepada mereka kerana saya berada di bawah pengaruh dadah. Saya tak pernah mengenalinya dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap apa yang berlaku pada Sylvia. Kalau korang perasan, penderaan yang dah dilakukan dekat Sylvia ni lebih kurang dengan kes penderaan yang berlaku dekat Jepun, iaitu kes pembunuhan Junko Furuta. Kalau korang tak tahu siapa Junko Furuta dan korang nak tahu apa kisah di sebalik Junko Furuta ni, korang boleh scroll video aku dekat bawah. Aku pernah buat kes pembunuhan Junko Furuta. Dan bagi aku, hukuman yang diterima oleh pembunuh-pembunuh Sylvia ni langsung tak setimpal dengan apa yang diorang buat dekat Sylvia. Dan bagi aku, diorang ni betul-betul tak ada otak. Okay, tu je video aku untuk hari ni. Macam mana? Menarik tak dengan video aku untuk hari ni? Enjoy tak dengan video aku untuk hari ni? Pada korang yang belum subscribe, silakan subscribe. Like kalau korang suka video aku. Komen dekat bawah kalau korang ada idea-idea yang menarik. Dan share dekat media sosial yang korang ada. Thanks for watching and see you on my next video.